agenda dasar gaji negara. Dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, saya mengakhiri pembahasan saya pada kali ini dengan harapan soalan-soalan dan cadangan yang dibangkitkan akan diberi perhatian oleh Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Sekarang saya jemput YB Senator Datuk Dr. Arman Azhar bin Abu Hanifah. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Saya teruskan perbahasan hari ini iaitu kertas putih cadangan dasar gaji progresif. Sebelum itu, Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya mewakili rakan-rakan Dewan Negara ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi kita, YB Rafizi, yang menjadi pemudah cara kepada ahli Dewan, kepada PMX, yang akhirnya menjadi laksana di mana semua masalah kita telah dilaksanakan dan telah diselesaikan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya menyambut baik dasar yang dibentang dalam usaha bagi mereformasikan pasaran kerja dengan gaji yang lebih tinggi melalui dasar model dasar gaji progresif. Seperti mana kita lihat, negara kita sedang berhadapan dengan cabaran ekonomi global yang tidak menentu. Struktur ekonomi mula menunjukkan jurang pembangunan dan pendapatan, ruang fiskal yang terhad, peralihan struktur ekonomi yang perlahan dan isu pekerja terperangkap di tahap pendapatan pertengahan serta masalah pasaran buruh. Dengan suntikan insentif yang dirangka untuk merancangkan keboleh pasaran seiring produktiviti, secara teorinya, model DGP ini mampu melahirkan pasaran buruh yang berkemahiran dan berproduktiviti tinggi. Namun demikian, DGP ini dilaksanakan secara penyertaan sukarela daripada pihak majikan. Saya pada pandangan Datuk Seri Yang Di-Pertua merasakan pihak kementerian melihat senario ini jika sambutan daripada majikan adalah meleset daripada hipotesisnya yang dijangka dengan model DGP ini dapat dilaksanakan. Andai model DGP ini tidak dapat mencapai objektifnya dalam tempoh yang disusun, apakah langkah intervensi oleh pihak kementerian untuk mencapai sasaran dalam usaha ke arah pembangunan industri-industri dengan pertumbuhan dan nilai yang tinggi atau high growth value dengan izin seperti digariskan dalam kajian separuh penggal. Berbalik kepada tempoh pelaksanaan insentif DGP ini, berapa lamakah tempoh pelaksanaan yang sewajarnya diperlukan oleh pihak kementerian untuk mendapatkan hasil yang dijangkakan? Seterusnya, jika ada majikan yang menyertai skim DGP ini, adakah masih mampu menjanakan produktiviti seperti sepatutnya dalam tempoh pelaksanaan skim ini berjalan? Adakah sebarang penalti yang akan dikenakan kepada majikan-majikan kerana pelaburan daripada pihak kementerian kepada gaji pekerja dilihat seperti sia-sia? Datuk Seri Yang Di-Pertua, apakah pendekatan yang diambil oleh pihak kementerian untuk membendung situasi ini berlaku? Bagaimana pula jika pihak majikan yang mengambil kesempatan yang menyeleweng atau insentif yang cukup baik daripada kerajaan perpaduan ini dalam sepanjang tempoh skim ini berjalan? Daripada cadangan-cadangan diusulkan dalam kertas putih DGP ini, pihak kementerian akan melaksanakan program-program latihan kepada pekerja-pekerja sejajar peningkatan gaji agar seiring dengan kemahiran. Mengapakah pihak kementerian tidak membuka peluang dan ruang melibatkan para majikan agar latihan kemahiran yang diberikan kepada pekerja turut dipelajari oleh majikan agar kedua-dua pihak mendapat manfaat? Ini dapat menyelamatkan majikan daripada terkontang-kanting dan jika pekerja beralih ke majikan lain selepas tamat tempoh skim ini. Datuk Seri Yang Di-Pertua, sekurang-kurangnya majikan dapat menjalankan tugasan bagi kekosongan jawatan tersebut sementara mendapat pekerja baru. Daripada kemahiran yang diperlukan daripada latihan yang disediakan, majikan tidak perlu mengeluarkan kos tambahan untuk menghantar pekerja baru menjalani pelatihan di luar. Saya syorkan ini kerana rata-rata majikan yang menerima skim ini adalah terdiri daripada PMKS, di mana mereka bukanlah syarikat gergasi yang mempunyai kapital yang besar untuk kerap menghantar pekerja menjalani latihan dan kursus. Rancangan kerajaan membangunkan zon ekonomi khas di antara Singapura dan Malaysia untuk bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi untuk manfaat kepada rakyat Malaysia adalah satu usaha yang patut kita sokong. Bayaran gaji dalam mata wang dolar Singapura juga mampu merancangkan sektor ekonomi domestik dan kuasa membeli yang tinggi.
Pengaliran wang masuk ke dalam negara juga akan meningkatkan dan membantu industri PKNS setempat. Wajar bagaimanapun, pada sisi lain, ramai pekerja profesional mungkin akan berhijrah ke negara luar yang mampu menawarkan gaji yang jauh lebih lumayan dengan insentif dan manfaatnya lebih menarik. Ini adalah satu kerugian buat negara kerana tenaga-tenaga profesional dan intelek-intelek ini akan memilih untuk berkhidmat di luar negara. Apakah statistik terkini tenaga profesional kita di luar negara? Bolehkah pihak kementerian kongsikan kepada kita profesion apakah paling tinggi memilih untuk berhijrah dan berkhidmat di luar negara? Kertas putih cadangan ini adalah satu usaha murni kerajaan menangani isu pasaran buruh pekerja yang terperangkap di tahap pendapatan pertengahan. Sebelum cadangan DJP ini dilaksanakan pada tahun hadapan, adalah harapan saya agar pihak kementerian menerima segala saranan-saranan dan juga cadangan daripada rakan-rakan Dewan Negara ini untuk diusulkan dalam pembahasan ini agar diperhalusi, diperinci dengan jauh lebih mendalam untuk memastikan ia mendapat menjadikan pelaksanaan yang cukup baik. Oleh itu, bagi saya mewakili rakan-rakan Dewan Negara sekali lagi ingin mengucap jawatan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Sekian saja perbahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertuah. Ini hari terakhir. Assalamualaikum. Saya akan rindu tak dengar suara YB Arman nanti selama 2-3 bulan. Terima kasih. Sekarang saya jemput YB Senator Tuan Manolan bin Mohamad. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk terlibat dalam perbahasan iaitu kertas putih kertas putih berkenaan dengan cadangan gaji progresif ini. Bagi saya ini adalah satu langkah yang baik yang telah dilakukan oleh Kementerian Ekonomi khususnya Yang Berhormat Menteri, di mana kita sedia maklum semua ahli-ahli Dewan Negara ini pun telah diberikan taklimat kepada kita. Jadi kita juga mahu sebenarnya apa-apa berkenaan dengan kertas putih ataupun rang undang-undang yang akan dibawa ke dalam Dewan Negara ini seharusnya diberi taklimat terlebih dahulu kepada kita di dalam Dewan Negara ini. Tan Sri Yang di-Pertua, kertas putih ini adalah satu dasar gaji progresif yang sangat baik yang kita nanti-nantikan. Usaha murni ini dalam usaha merapatkan jurang pendapatan pekerja di dalam negara kita. Saya melihat pelaksanaan gaji progresif ini merupakan satu agenda reformasi yang penting dalam menyelesaikan beberapa masalah, terutamanya kenaikan kos sara hidup. Perlu juga ada mekanisme baru untuk melihat isu gaji pekerja yang tidak setimpal dengan kenaikan kos sara hidup. Seterusnya menyebabkan rakyat terpaksa melakukan pekerjaan sampingan iaitu lebih daripada satu pekerjaan, di mana untuk menampung perbelanjaan yang semakin meningkat saban tahun. Tambahan pula anak-anak muda ada yang baru berkahwin dan sudah tentu mereka akan mendapat anak dan menyewa rumah, maka kos yang harus ditanggung juga meningkat. Datuk Seri Yang di-Pertua, seterusnya pelaksanaan dasar gaji progresif ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kerajaan semata-mata. Maka dengan itu, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan dengan pelaksanaan dasar gaji progresif ini dapat menjamin dan memelihara kebajikan pekerja seperti adakah dengan kenaikan ataupun sumbangan RM300 itu termasuk jumlah insurans akan dimasukkan sekali sekiranya ada kenaikan gaji tersebut. Berdasarkan data KWSP sehingga akhir tahun 2022 ini, 51.5% ahli mempunyai simpanan KWSP yang kurang daripada 10,000.
Justru itu dengan adanya pelaksanaan dasar gaji progresif ini, ia dapat meningkatkan caruman ahli, seterusnya dapat menaikkan semula kadar simpanan mereka. Secara keseluruhannya, pada kita mengangkat inisiatif ini, dalam masa yang sama kita juga perlu bertanggungjawab dengan memastikan majikan juga mendapat manfaat daripada inisiatif dasar gaji progresif ini. Seterusnya, sebarang perancangan dapat melahirkan dan membina masyarakat adil dan sama rata untuk semua. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ada beberapa persoalan di dalam dasar gaji progresif ini. Seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini di dalam rang undang-undang kesatuan sekerja, di mana sesuatu sektor itu atau syarikat tersebut mereka boleh mengadakan lebih daripada kesatuan sekerja, dan bagaimanakah kerjasama di antara Kementerian Ekonomi dengan kesatuan sekerja ini yang makin banyak dalam syarikat tersebut, dan sudah pasti ini mungkin akan merumitkan untuk melaksanakan dasar progresif ini. Seterusnya dalam buku putih ini saya lihat dalam 4.2 di mana strategik untuk meningkatkan penyertaan majikan ini, ada 5 strategi di sini. Jadi di dalam 5 strategi di sini ini tidak dimasukkan iaitu kesatuan sekerja. Jadi saya mau bertanya kepada Menteri, adakah kesatuan sekerja juga akan dimasukkan dalam penyertaan di dalam kerjasama itu, perbincangan antara kementerian, majikan dan juga kesatuan sekerja ini. Kalau kita tengok yang khususnya adalah berkenaan gaji wanita. Saya ada terbaca dalam berita semalam di mana DOSM telah mengeluarkan di mana gaji wanita ini adalah lebih rendah dibandingkan dengan lelaki. Dan gaji lelaki kalau 1,000, gaji wanita 1/3 lebih rendah daripada lelaki, iaitu lebih kurang RM66.67, iaitu lebih rendah daripada lelaki. Jadi persoalan di sini, di samping kita menyelaraskan gaji setiap pekerja ini, kita juga berhadapan dengan diskriminasi ataupun ketidakadilan, ketidakseimbangan di antara gaji wanita dan juga pekerja lelaki ini. Jadi bagaimanakah peranan ataupun pihak kementerian akan menangani masalah ini? Seterusnya, di dalam pembenangan tadi, Menteri tidak menyebut sebenarnya berapa lamakah jumlah bantuan tunai yang akan diberikan itu. Jumlah kita tahu RM300, tetapi sampai bila? Dan adakah apabila tamat tempoh tersebut, gaji para pekerja ini akan kekal sama ataupun akan berkurangan ataupun akan dikekalkan? Dan seterusnya, soalan seterusnya adalah berkenaan dengan pekerja kontrak. Sekiranya mereka ini bukan pekerja tetap di sebuah syarikat tersebut, adakah pekerja kontrak, pekerja sambilan ini akan menikmati bantuan tunai yang telah akan diberikan oleh kerajaan ini? Jadi saya rasa masa pun dah tamat. Tan Sri Yang di-Pertua, saya menyokong dasar cadangan gaji progresif ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Amat. Yang Amat Datuk Lim Pehen. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua, kerana beri peluang pada saya untuk turut bersama berbahas serta menyampaikan pandangan saya mengenai kertas putih cadangan dasar gaji progresif ini. Secara asas ekonominya,
gaji atau upah ini sentiasa menjadi salah satu antara penawar utama bagi mempercepatkan pemulihan struktur ekonomi negara, dan kita di Malaysia juga sebenarnya tidak terkecuali. Maka apabila kita bercakap mengenai dasar gaji progresif atau Progressive Wage Model PWM, ianya adalah berkisarkan tentang konsep kemajuan dalam upah berdasarkan parameter tahap kemahiran dan produktiviti. Semakin berkembang kerjaya seseorang pekerja itu, tidak kiranya pengembangan kemahiran, peningkatan prestasi hasil kerja atau apa yang saja yang diklasifikasikan sebagai sesuatu yang positif kepada majikan dan tempat kerjayanya, maka PWM ini perlu menjadi terjemahan kepada hasil tersebut. Saya tiada sepalang masalah sekiranya kerajaan ingin mengambil contoh dari negara mana sekalipun. Jika pelaksanaannya baik kepada negara, seharusnya perkara ini perlu didukung penuh oleh kita semua. Dalam perkara ini, kita sedia maklum akan konsep PWM ini diadun semula oleh kerajaan melalui konsep yang diamarkan oleh Singapura yang bertujuan untuk mengatasi pertumbuhan upah dan mengimbangi kos sara hidup bagi kumpulan berpendapatan rendah. Saya juga melihat pelaksanaan PWM yang menjadi pelengkap kepada dasar gaji minimum pada kadar 1,500 sebulan yang dilaksanakan pada Mei tahun lepas, namun memberi kesan permulaan yang baik kepada kitaran ekonomi negara apabila aspek seperti kemajuan upah, pengurangan jurang pendapatan, pembangunan kemahiran, keuntungan produktiviti dan sebagainya akan mudah dijadikan sandaran atau mudah diambil berat oleh semua pemegang taruh yang terlibat dalam pelaksanaannya. Maka pada dasarnya saya menyambut baik pelaksanaan PWM ini yang akan dimulakan secara rintis pada tahun Jun 2024. Melibatkan 1,000 syarikat dengan peruntukan tidak melebihi 50 juta. Dan persoalan pertama saya berkaitan PWM ini adalah sejauh manakah kerajaan telah mengkaji potensi kesannya terhadap perniagaan dan daya maju perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam jangka panjang, memandangkan ianya akan meningkatkan implikasi kewangan kepada majikan. Dan langkah kerajaan memperkenalkan skim bagi firma yang terlibat dalam program perintis ini dalam tempoh 12 bulan pertama ini adalah sesuatu yang wajar untuk dilaksanakan bagi memberikan perangsang kepada lebih ramai majikan untuk melaksanakan dasar ini pada masa akan datang. Namun, persoalan pokok saya ialah sejauh manakah kesediaan kerajaan untuk sentiasa meneruskan insentif perangsang ini kepada majikan. Adakah hanya pada tempoh percubaan 12 bulan ini saja atau hanya akan bergantung kepada situasi semasa kantung negara? Jika sebalang subsidi lanjut pada masa akan datang hanya bergantung kepada sumber kewangan negara, sejauh manakah pula kemampuan dasar PWM ini? Kita tidak tahu dasar ini hanya berlangsung dalam tempoh yang singkat dan sekiranya kerajaan tidak lagi memberikan insentif kepada majikan pada masa hadapan, saya bimbang dasar ini akan terus terkubur. Begitu sahaja kerana majikan terutama PMKS tiada lagi kekuatan untuk menampung implikasi kenaikan gaji pekerja dalam pelaksanaan PWM ini tanpa bantuan kerajaan. Dalam pembentangan kertas putih ini, saya turut mengambil maklum mengenai data kira-kira 2/3 daripada tenaga kerja Malaysia atau 4 juta orang berpendapatan kurang daripada 5,000 sebulan justru melalui pelaksanaan PWM ini pasti akan memberi nafas kelegaan kepada ramai pekerja dari kumpulan berpendapatan rendah. Namun berpotensi mendatangkan kegusaran dalam kalangan majikan. Persoalan saya,
sekiranya dalam tempoh 12 bulan pertama program perintis ini terdapat majikan yang mungkin perniagaannya tiba-tiba saja merosot sehingga menyebabkan mereka gagal untuk mematuhi dasar PWM ini, apakah kerajaan akan menggunakan tindakan terhadap majikan ini seperti mengeluarkan mereka dari program perintis ini? Dan jika majikan tersebut dikeluarkan dari program perintis ini, apakah dasar PWM di syarikat tersebut akan dikira terbatal juga? Saya mohon untuk mendapat pencerahan. Seterusnya, pertanyaan saya adalah terkait dengan penlibatan 1,000 firma tertawa dalam program perintis PWM ini. Memandangkan banyak PMKS ini kini sedang bergedut dengan keadaan perniagaan yang mencabar dalam tempoh 2023 ini dalam persekitaran ekonomi yang kita harus akui sangat mencabar. Beban tambahan seperti ini berkemungkinan besar hanya akan menemahkan mereka lagi. Malah tabung kewangan antarabangsa IMF turut menganjurkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia akan berkembang lebih perlahan daripada unjuran garis dasar 3.5% pada 2022 kepada 3% pada 2023 dan 2.9% pada 2024 seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Justru soalan saya, sekiranya pada tahun kedua, ketiga dan seterusnya, bilangan firma atau syarikat yang mampu melaksanakan dasar PWM ini semakin mengurang, adakah pertimbangan atau persediaan kerajaan bagi menghadapi isu ini? Sekali lagi, Tan Sri Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, antara aspek lain yang diukur dalam pelaksanaan PWM ini adalah produktiviti pekerja. Dan kita harus menyedari bahawa produktiviti pekerja dalam setiap sektor adalah berdainan sama sekali. Produktiviti dalam sektor perbenaan tidak sama seperti produktiviti dalam sektor makanan dan minuman. Dan begitulah sektor-sektor lain. Lebih menggerukan keadaan struktur gaji Malaysia sebenarnya tidak pernah terikat dengan aspek produktiviti. Pada dasarnya, kita sendiri dapat merasakan kadar produktiviti di sini berkembang lebih tinggi daripada pertumbuhan gaji. Sehubungan itu, saya ingin mendapatkan penjelasan di sini sejauh manakah kadar produktiviti itu diukur dalam pelaksanaan PWM ini dan apakah garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan terhadap majikan dan pekerja bagi memastikan kadar progresif gaji yang diterima adalah setimpa dengan apa yang dihasilkan oleh pekerja terbabit. Melihat ke hadapan, sepanjang tempoh pelaksanaan program dintis PWM ini juga, saya berharap kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi akan sentiasa terus melaksanakan sesi libat urus bersama-sama pemegang taruh berkepentingan bagi memastikan hasrat murni kerajaan ini dapat terus didastari dan menjadi penanda aras atau legasi bagi kerajaan perpaduan ini. Soalan terakhir saya, apakah garis masa untuk setiap sesi libat urus ini sehingga penilaian akhir program dintis akan diadakan? Saya yakin ini adalah permulaan yang baik untuk pembangunan negara dan biarpun berbeza latar belakang dan ideologi politik. Saya berpandangan cadangan dasar gaji progresif perlu disokong oleh semua pihak demi kepentingan rakyat di luar sana. Bagi kerajaan pula, realisasikanlah cadangan ini dengan sebaiknya tanpa sebarang keraguan. Dengan ini saya mohon menyokong Tan Sri Yang Dipertua. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Senator Tuan Abun ada. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Datuk Noraini binti Idris.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama membahaskan kertas putih cadangan dasar gaji progresif, dan di sini juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada YB Menteri kerana mengekalkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Seperti yang telah dinyatakan oleh YB Menteri sebentar tadi, ianya merupakan satu agenda yang penting dan merupakan salah satu aspirasi kerajaan pada hari ini, yang mana berdasarkan kertas putih ini dicadangkan pelaksanaannya dimulakan dengan projek rintis pada bulan Jun tahun hadapan agar golongan pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini juga adalah satu anjakan ke arah memulihkan pasaran pekerja supaya gaji pekerja dapat ditingkatkan dengan lebih konsisten dan pengagihan gaji lebih seimbang. Sistem gaji progresif ialah peralihan daripada modul pemberian upah minimum kepada kenaikan gaji secara berperingkat dan berfasa supaya ia standing dengan pertumbuhan ekonomi negara. Saya mengalu-alukan dasar gaji progresif ini yang akan ditadbir urus secara kolaboratif, membabitkan beberapa kementerian seperti Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pelaburan dan Perdagangan dan Industri, MITI dan Kementerian Sumber Manusia. Langkah ini juga adalah sebagai satu langkah progresif yang belum pernah dilaksanakan oleh mana-mana pentadbiran kerajaan sebelum ini. Pelaksanaan dasar gaji progresif ini juga dijangka akan memberikan kesan positif kepada pekerja bagi semua peringkat sama ada mahir dan separuh mahir, kerana ia melibatkan penstrukturan dan kenaikan gaji pekerja secara beransur-ansur berlandaskan kemahiran dan produktiviti pekerja. Semestinya negara kita juga turut terkesan dengan isu ekonomi global yang tidak menentu, masalah pasaran buruh yang semakin meruncing dan juga melibatkan isu ketidakpadanan pasaran buruh dengan permintaan pada hari ini menyumbang kepada masalah padanan gaji setara dengan peningkatan kos sara hidup. Saya menyambut baik usaha kementerian bagi memastikan reformasi melibatkan pendapatan ini dipercepatkan. Berdasarkan statistik, di mana sekurang-kurangnya 56% pekerja menerima upah di bawah gaji kehidupan wajar yang disyorkan oleh Bank Negara Malaysia pada paras ringgit Malaysia 3,047 sebulan, manakala 47% menerima gaji di bawah pendapatan garis kemiskinan iaitu ringgit Malaysia 2,589 sebulan berdasarkan pendapatan garis kemiskinan tahun 2022, dan lebih daripada 10% pekerja formal di negara ini menerima gaji di bawah kadar gaji minima iaitu di bawah RM1,500 sebulan adalah suatu yang membimbangkan kita. Kita melihat situasi pada hari ini, ramai belia yang berkelayakan dan berkelulusan tinggi daripada universiti turut terkesan, dan di sebalik kelulusan yang ada hanya mendapat tempat memulakan kerja, contohnya di sektor peruncitan dan F&B yang sudah tentunya salah satu daripada masalah penempatan dan mismatch. Oleh yang demikian, bagaimanakah kerajaan melalui program seperti MyStep dapat diperluas ke GLC seumpamanya untuk terus memberi peluang dan pendedahan pertama kepada graduan yang berkelayakan. Selanjutnya, apabila dasar gaji progresif ini lebih bersifat sukarela tanpa ada dokongan undang-undang, syarikat yang berminat untuk menyertai dasar gaji progresif boleh mendaftar secara sukarela melalui sistem permohonan secara dalam talian. Jadi bagaimanakah kementerian melihat obligasi atau komitmen majikan bagi menjayakan dasar ini? Walaupun penyertaan syarikat berdasarkan sukarela, tetapi ada syarat dan kriteria yang perlu dipenuhi oleh syarikat yang mendaftar untuk melayakkan syarikat ini menerima jumlah insentif bagi tempoh setahun untuk membolehkan syarikat menyesuaikan pelan perniagaan bagi mengambil kira peningkatan kos buruh dalam melaksanakan dasar ini. Selain daripada syarat-syarat dan kriteria yang dinyatakan dalam kertas putih ini, adakah syarat menetapkan syarikat perlu mempunyai spesifik jumlah pekerja? Maksudnya ada minimum atau maksimum jumlah pekerja ditetapkan sebelum sesebuah syarikat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menyertai dasar gaji progresif ini.
Dasar gaji progresif yang akan diperkenalkan ini adalah berasaskan insentif yang akan diberikan kepada majikan selama setahun. Jadi, apa akan berlaku selepas 1 tahun? Sama seperti yang disuarakan oleh rakan-rakan senator yang lain. Ya, kita concern apa akan berlaku selepas 1 tahun. Adakah insentif kerajaan untuk majikan yang menyertai dasar ini akan disambung lagi? Dan atau bagaimana? Ini kerana pelaksanaan dasar ini menumpukan kepada pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Jadi bagaimana sekiranya selepas 1 tahun majikan yang menyertai dasar ini terkesan pula dengan kesan kemelut ekonomi yang berlaku di masa hadapan yang memberikan impak kepada operasi syarikat ini. Dan selain daripada insentif kewangan, saya juga bersetuju agar ada insentif lain diberikan seperti insentif pengurangan cukai diberikan kepada syarikat yang menyertai dasar gaji progresif ini. Semestinya usaha kerajaan merinformasikan kenaikan gaji pekerja selari dengan peningkatan produktiviti adalah usaha yang perlu disokong. Jadi semoga usaha ini mencapai matlabatnya. Sekian, Tan Sri, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Dijemput Yang Berhormat Senator Tuan Isyah Jacob. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebelum saya mula, saya ucapkan tahniah dan syabas pada Menteri Ekonomi yang membawa dasar gaji progresif di Dewan ini untuk membincangkan. Saya ingin bawa satu golongan yang saya daripada awal saya bangkitkan dalam Dewan Negara yang mulia ini. Sentiasa saya bawa golongan pengajar-pengajar ataupun petugas-petugas dan penyelia-penyelia PDK, iaitu pemulihan dalam komuniti. Di sini kita dapati mereka ini dibayar allowance bulanan. Penyelia menerima 1,500, manakala petugas menerima 1,200. Selepas ditolak KWSP dengan SOKSO, mereka dapat lebih murah, iaitu penyelia ambil 1,300 dan manakala petugas pula mendapat lebih kurang 1,000, ambil 1,200. So maka saya mendapati selama ini saya bawa isu ni dan tidak dapat jawapan yang tepat. So hari ini YB Economic berada di sini boleh membawa satu berita yang baik kepada golongan yang mengajar di PDK, khususnya anak-anak istimewa ini, di mana sumbangan mereka amalah tinggi bagi saya, sebab saya pernah turun beberapa PDK sejak saya mengambil jawatan sebagai senator, dan saya telah pergi melawat beberapa pusat pemulihan ini dan saya dapati kerentihan, kesedihan guru-guru ataupun petugas-petugas yang terlibat, sehingga mereka terpaksa selain daripada allowance yang mereka tak cukup, tetapi malah mereka pergi melawat pelajar-pelajar ataupun pelatih-pelatih, mereka terpaksa gunakan duit sendiri. So saya mohon, bolehkah Kementerian yang Ekonomi Kerajaan Perpaduan ini membawa isu ini dan menjadikan ditukar allowance kepada sebagai gaji di bawah payroll kerajaan. Maka kita boleh menyimpan guru-guru ataupun pelatih-pelatih ini untuk selama-lama, untuk masa yang depan. Saya amat risau kalau kita tidak ambil satu tindakan yang drastik. Mungkin dalam setahun atau 3 tahun akan datang, mungkin kita akan hilang guru-guru yang mengajar anak-anak istimewa ini. Saya amat sedih. Memang saya perhatikan bila saya sendiri seorang OKU, saya tahu perasaan macam mana dengan kalau mereka hilang guru-guru, apakah akan terjadi pada mereka. Sebab saya dah melalui isu-isu ini. Sebab itu saya mohon jasa baik
Menteri Ekonomi dan juga Kerajaan Perpaduan mengambil satu tindakan yang drastik untuk menyelamatkan petugas-petugas dan penyelia-penyelia PDK ini untuk selama-lamanya. Kalau saya melawat satu PDK di Johor, Mersing, salah seorang petugas adalah memegang ijazah universiti, mendapat gaji 1,200. Dan beliau begitu sudi menerima dan mengajak kanak-kanak istimewa yang begitu, jikalau kita berada dengan golongan istimewa, kanak-kanak istimewa ini, dalam 10 minit ataupun setengah jam kita dah rasa marah, fed up di izin yang dipetua. Kita rasa bosan. Tetapi guru-guru, insan-insan mulia ini bersanggup sehari 6 jam, kadang-kadang 7 jam. Mereka gunakan waktu untuk menjaga anak-anak istimewa. Saya amat risau satu hari mereka akan mendapat tawaran lebih tinggi apa yang mereka terima. Apa mereka meninggalkan yang menjadi mangsa adalah anak-anak istimewa ini. Mereka tidak akan dapat kasih sayang yang mereka guru-guru yang diberi sekarang akan dapat yang sama. So dengan ini saya mohon kerajaan lagi sekali bertimbangkan golongan istimewa yang orang-orang yang melibatkan menjaga golongan istimewa, kebajikan mereka. Minta mohon allowance itu ditukar jadi sebagai gaji dan memberi gaji yang sepatutnya mereka terima dan dijadikan dalam diizin yang dipetua payroll kerajaan. Saya mengakhiri dengan daun selasi, daun selari, daun sawi, daun kangkung. Terima kasih YB Menteri. Dasar gaji prokrasi saya menyokong. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, selesai perbahasan pada petang ini. Dengan itu saya menjemput Yang Berhormat Menteri Ekonomi menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya memerhati sepanjang 3 jam tadi dan saya ingat insya-Allah Tan Sri Yang di-Pertua dan Datuk Timbalan Yang di-Pertua sebelum ini insya-Allah akan umurnya lebih panjang dan kekal sihat. Kerana Dewan Negara ni nampaknya darah tak tinggi berbanding dengan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Jadi terima kasih juga dengan keadaan yang tenang dengan segala pemahaman. Saya ucap tahniah kepada semua anggota Dewan kerana saya pasti perbahasan tadi sebenarnya telah pun membaca dan mendalami kertas putih tersebut. Sebab itu ada perkara-perkara yang berbentuk makro yang ditimbulkan yang saya akan jawab dalam sekitar 10 minit begitu, Tan Sri Yang di-Pertua. Dan banyak juga soalan-soalan berbentuk pelaksanaan dan teknikal yang saya akan cuba jawab secepat yang mungkin dalam tempoh yang diberikan. Tapi yang pertama sekali saya perlu maklumkan kepada Tuan Isaiah, Senator Isaiah, bahawa sementara soal PDK tadi, penyelia dalam komuniti, sementara ia berkait dengan soal gaji, tapi dia tidak termasuk dalam dasar gaji progresif ini, kerana itu persoalan allowance kerajaan, sama ada ia akan dibayar sebagai sebahagian daripada allowance kerajaan ke tidak. Yang itu insya-Allah saya boleh panjangkan kepada menteri yang terbabit dan juga kepada Yang Berhormat Perdana Menteri lah. Kerana dasar gaji progresif ini tumpuan kita ialah kepada sektor formal swasta. Kerana mereka ini yang tidak ada, selalunya lah tidak ada ada yang tak ada kenaikan gaji tahunan pun yang perlu diberi perhatian.
Baik. Saya juga ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia yang baru yang duduk mendengar sepanjang perbahasan tadi, kerana walaupun kertas putih ini dan dasar gaji progresif ini dibawa oleh Menteri Ekonomi, tetapi mandat dan bidang kuasa mengenai pasaran kerja di Malaysia ini adalah mandat yang dipegang oleh Menteri Sumber Manusia, dan ini akan dilaksanakan secara bersama oleh kedua-dua kementerian. Baik. Saya ingin bagi perspektif yang mungkin boleh merangkum beberapa persoalan yang telah dibawa mengenai pendekatan makro dia. Memang secara umumnya apabila kita berbincang mengenai dasar gaji progresif, kita melihat daripada perspektif sama ada majikan akan tambah kos ataupun pekerja akan dapat gaji tambahan. Yang itu kita nampak. Kalau ada yang bertanya kenapa dasar gaji progresif ini dibangunkan secara bersama tetapi dibawa oleh Kementerian Ekonomi, kerana ia sebenarnya merupakan satu perkara ekonomi yang lebih pokok semata-mata, bukan semata-mata soal gaji. Kalau kita lihat kepada masalah struktur ekonomi kita, 97% adalah perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dan jurang di antara syarikat yang besar dengan PMKS ini adalah terlalu besar. Akhirnya yang berlaku ialah bakat-bakat dalam pasaran kerja kita ini berebut-rebut untuk bekerja di syarikat yang besar. Kalau kita ambil contoh Petronas, GLC dan MNC yang lain, setiap satu kekosongan itu sampai beribu-ribu yang memohon. Bila keadaan ini berterusan, ia menyebabkan bakat yang sepatutnya juga bekerja di dalam PMKS tidak berminat di dalam PMKS. Dan bagi PMKS pula, tanpa bakat yang berkemahiran, yang boleh meningkatkan produktiviti, mereka pun tak boleh nak menaik tarafkan syarikat mereka. Akhirnya kitaran ini berterusan. Sebab itu apabila Kementerian Ekonomi melihat kepada dasar gaji progresif, ia bukan soal gaji dan majikan semata-mata. Ia langkah serampang pelbagai mata, dan harapan kita ialah selain daripada membantu membela nasib pekerja, ia juga yang lebih penting bagi saya ialah menyediakan pasaran bakat yang kompetitif kepada PMKS kita. Supaya dengan bakat yang lebih terlatih, dengan lebih baik, apabila mereka dibayar gaji yang berdaya saing, lebih kurang sama dengan syarikat besar, maka bakat-bakat itulah yang akan dapat membantu untuk kita menaikkan dan menskalakan syarikat-syarikat PMKS kita. Apabila itu berlaku, maknanya ada satu pasaran bakat yang berdaya saing yang insya-Allah kita jangka hasilnya ialah ia menghasilkan satu suasana, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, career mobility. Kerana mereka yang boleh bekerja di syarikat MNC ataupun GLC besar, mereka akan ke sana. Tetapi kekosongan yang dihasilkan itu membolehkan lebih ramai tenaga kerja kita untuk berada di dalam PMKS yang gaji dan latihan dan kemahirannya itu walaupun tak standing tapi tak jauh beza. Dan jika itu berlaku, insya-Allah saya ingat kalaupun berterusan, kita akan berterusan dengan berdepan dengan masalah brain drain. Itu sesuatu yang kita tidak boleh elakkan ataupun hapuskan. Malah kalau kena caranya, pada pandangan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, Ahli Dewan yang mulia, kalau kena caranya, brain drain itu sebenarnya boleh menyumbang kembali aliran wang ke Malaysia. Yang menjadi isu sekiranya brain drain itu apabila mereka pergi ke luar negara, tempat kosong mereka itu tidak diganti. Dan itu akan ada kesan kepada ekonomi dan syarikat kita. Sebab itu melahirkan satu pasaran bakat yang berdaya saing, yang ada mobility, itu membolehkan kitaran di dalam ekonomi dan syarikat kita berterusan. Kita juga, saya alu-alukan pandangan beberapa ahli
Dewan Senator tadi, contohnya Datuk Seri Surainah memang menyebut bahawa perspektif gaji ini penting dalam kita menangani kos sara hidup. Malaysia mempunyai rejim kawalan harga antara yang paling tinggi di rantau ini. Dan kita juga sedia maklum bahawa kekangan fiskal kewangan kita itu sudah sampai ke peringkat yang agak mendesak. Dan walau macam mana kita buat pun, kita tidak boleh dilindungi sepenuhnya daripada kejutan pasaran global, terutamanya yang berkaitan dengan komoditi dan harga. Dan 10-15 tahun akan datang, kalau kita tidak berhati-hati, kita juga terdedah kepada kejutan harga tenaga pula. Jadi, kalau kita secara berterusan melihat kepada satu perspektif iaitu kawalan harga semata-mata, kita tahu kita ada kekangan. Sebab itu, kita perlu juga melihat kepada soal gaji dan pendapatan supaya yang itu naik dan kesan timbal baliknya dengan gaji yang naik itu hanya boleh berlaku kalau dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, the complexity of our economy is increased. Jadi itu secara gambaran makronya kenapa kerajaan mengambil tindakan untuk melaksanakan dasar gaji progresif ini. Ahli Dewan yang saya hormati sekalian, saya lihat dan ikuti perbahasan di Dewan Rakyat dan perbahasan di Dewan Negara. Alhamdulillah kita tidak ada perbezaan pendapat tentang keperluan kerajaan untuk memberi tumpuan kepada soal gaji. Yang menjadi persoalan dan risikonya ialah bagaimana kita nak buat. Kerana ia melibatkan kekangan fiskal, ia juga boleh mendatangkan kesan yang perlu kita berhati-hati, contohnya kesan kepada inflasi. Itu pun kita kena berhati-hati. Ia menimbulkan persoalan, contohnya adakah ini akan menimbulkan pergantungan kepada insentif kerajaan yang apabila kerajaan tarik, ia tidak mengekalkan paras gaji itu di paras yang tinggi seperti yang dirancang. Jadi yang menjadi persoalan dan kebimbangan adalah soal pelaksanaan secara terperinci. Jadi sebab itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli dewan kerana saya bersetuju dengan hampir semua cadangan-cadangan yang diberikan tadi. Contohnya, soalan yang ditanya kenapa kita, saya ingat tadi YB Senator Sivaraj ada sebut tadi, supaya kita pertimbangkan, supaya kita tidak tarik secara mengejut. Contohnya, kalaupun kerajaan perlu dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua unwind di insentif, adakah caranya kita boleh unwind itu secara berkala supaya dia tidak mengejutkan. Dan banyak cadangan-cadangan lain, contohnya penglibatan lebih banyak pemegang taruh daripada majikan, daripada pekerja, daripada sektor-sektor lain ini dilibatkan. InsyaAllah kami akan pertimbangkan dan kami akan garap sebaiknya kerana kebimbangan saya pun bukan soal dasar. Kebimbangan saya ialah soal pelaksanaan. Sebab itu keputusan Jemaah Menteri, daripada kita tergesa-gesa terus melaksanakannya kerana komitmen kewangannya ni berbilion ringgit setiap tahun, maka lebih baik kita buat projek rintis terlebih dahulu kerana kita memerlukan masa ini untuk kita betul-betul sesuaikan seluruh mekanisme pelaksanaannya daripada siapa yang akan menentukan tangga gaji, sektor mana, adakah kita akan mengikut lokaliti, adakah kita memerlukan 1 tahun atau 2 tahun. Semua ini sebenarnya perkara-perkara perincian yang saya sedia maklum yang disenaraikan di dalam cadangan kertas putih tadi adalah bersifat dasar kerana perincian itu akan dilaksanakan oleh jawatan kuasa yang akan dianggotai oleh pemegang-pemegang taruh tadi yang insya-Allah boleh diluaskan lagi melibatkan lebih banyak pihak.
ada beberapa persoalan yang khusus yang dibawa. Contohnya soal belanjawan. Berapa peruntukan yang telah pun disediakan setakat ini. Untuk projek rintis bagi tahun 2024, oleh kerana dia melibatkan 1,000 syarikat pertama, belanjawan yang telah diluluskan adalah sebanyak 50 juta dan tumpuannya lebih kepada untuk membina keseluruhan struktur untuk memastikan pelaksanaan ini bila diskalakan, ia akan mengurangkan, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, any teething problem. Kerana pelaksanaan sebesar ini, kalau hanya diumum, kemudian dibuat melibatkan semua dan dibuka kepada semua, memang akan jadi macam-macam masalah. Sistem down lah, orang itu tertinggal lah, macam-macam akan berlaku. Jadi 50 juta itu ialah untuk 1,000 syarikat yang pertama, sebenarnya untuk kita pastikan kita belajar dan perbaiki dalam tempoh pertama 2024 itu untuk menyediakan sistem sebenarnya. Dan dengan 1,000 syarikat yang pertama tadi, ia membolehkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Manusia dengan cepat menilai dan membuat unjuran mengenai kesan yang kita perolehi. Sama ada ia betul-betul mencapai seperti yang kita rancang ke tidak, dari segi kenaikan gaji, dari segi produktiviti, dan kita mendapat maklum balas daripada syarikat, daripada pekerja. Kita boleh lihat sama ada sistem latihan yang akan dilaksana dan diinstitusikan itu betul-betul berkesan atau tidak. Itu membolehkan kerajaan membuat keputusan menjelang tahun 2025 nanti berapa banyak komitmen kewangan yang akan diberikan. Jadi dalam cadangan kertas putih yang telah dibentangkan, kita meletakkan 3 senario. Senario pertama bermula tahun 2025, contohnya, kalau kerajaan memperuntukkan 2 bilion ringgit setahun, itu akan memberi manfaat kepada 1.05 juta pekerja. Dan dia akan ada kesan, adalah kesan kepada peningkatan KWSP berapa, kesan kepada kutipan cukai yang bertambah berapa, kesan kepada inflasi berapa, yang itu bergantung kepada berapa banyak yang diperuntukkan. Sekiranya, contohnya, kerajaan membuat keputusan, ia perlu beri peruntukan yang lebih tinggi, 3.8 bilion, itu akan meningkatkan lebih tinggilah 1.97 juta pekerja, dan begitulah dengan senario ketiga. Keputusan itu insya-Allah tidak dibuat sekarang. Keputusan itu hanya akan dibuat selepas kita melaksanakan projek rintis dan kita mendapat laporan dan penilaian awal daripada projek rintis. Kerana sebagai menteri yang bertanggungjawab, saya juga perlu bertanggungjawab daripada kita terus laksanakan, dan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, the starting point is very important. Kerana bila kita dah mulakan, kita kata melibatkan 1 juta pekerja, maka ini perlu diteruskan kerana kitarannya seperti yang disebut oleh sebahagian besar daripada ahli dewan yang berbahas tadi, kitarannya mestilah sekurang-kurangnya 2 tahun. Dia tak boleh kurang daripada 2 tahun kerana untuk pekerja merasakan kenaikan gaji tahunan itu, ia mesti melebihi 12 bulan. Jadi kalau starting point itu dibuat dengan serta-merta tanpa melalui proses ini, kita mengambil risiko meletakkan beban kewangan yang terlalu tinggi kepada kerajaan dalam keadaan dia akan mengambil masa beberapa tahun. Sebab itu proses menetapkan institusinya, sistemnya dan penilaian itu cukup penting untuk tahun 2024. Ada beberapa perkara khusus lain yang dibawa, contohnya penentuan gaji, yang itu mengikut dasarnya kita berhasrat untuk kekal dengan dasar kerajaan sekarang secara dalam semua bidang ekonomi yang lain, iaitu kita menggunakan data yang membolehkan kita membezakan mengikut sektor, mengikut lokaliti dan
Tapi itu akan ditentukan oleh jawatan kuasa bebas yang akan menggunakan data untuk menentukan. Dan satu perkara yang banyak ditimbulkan tadi ialah soal penentuan produktiviti. Saya bersetuju dengan sebahagian besar daripada maklum balas yang ada bahawa satu perkara yang perlu kita bangunkan dengan baik, dengan bekerjasama dengan majikan ialah bagaimana untuk kita menentukan dan menetapkan produktiviti itu dengan lebih objektif dan tepat. Sekarang ini memang ada pandangan dan juga ada garis panduan produktiviti, tetapi mekanisme mengukurnya itu dalam konteks dasar gaji progresif perlulah dibangunkan dengan lebih erat dengan kerjasama jabatan kerajaan, majikan dan juga pekerja supaya kita boleh mengukur kesan daripada pelaburan kerajaan ini dengan lebih baik. Tan Sri Yang di-Pertua, ada beberapa perkara lain yang ditimbulkan bersabit dengan risiko pelaksanaannya. Pertama, saya ingat Datuk Arman tadi bertanya beberapa perkara. Contohnya, apa tindakan kita kepada majikan-majikan yang engkar? Sudah tentu kita memerlukan proses naziran yang lengkap. Itu juga salah satu daripada pertimbangan yang perlu dibuat oleh kerajaan untuk kita mengukur seluas mana kita boleh laksanakan dasar ini. Jadi ia bukan soal peruntukan semata-mata, ia juga soal naziran dan tenaga kerja yang ada di Kementerian Sumber Manusia dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk memastikan apabila sesebuah majikan itu berada di dalam skim ini mendapat manfaat, adakah mereka akan benar-benar patuh. Dan proses naziran ini sudah tentu bergantung kepada jumlah nazir. Kalau jumlah nazirnya adalah sebanyak itu dan proses nazirannya berlaku setiap bulan atau 2 bulan, itu juga meletakkan satu parameter tertentu sejauh mana kita boleh menskalakan program ini kepada majikan-majikan. Mengenai kebimbangan sama ada oleh kerana dasar ini tidak mengikat secara undang-undang, bersifat sukarela, adakah bermakna majikan-majikan tidak akan menyertainya? Pandangan saya ialah cabaran di peringkat kerajaan ialah terlalu banyak majikan yang ingin menyertainya. Jadi saya tidak bimbang sangat soal yang tak menyertainya. Saya bimbang nanti queue itu panjang. Kerana jumlah yang boleh diperuntukkan oleh kerajaan untuk tahun pertama 50 juta. Untuk tahun kedua, kalau kita bermula dengan 2 bilion contohnya, dan satu cycle itu ambil masa 2-3 tahun, maksudnya kerajaan kena committed 2 bilion, 2 bilion, 2 bilion. Jadi bukan semua majikan dan pekerja boleh berada di dalam sistem ini. Sedangkan tekanan daripada pekerja kepada majikan mereka ialah mereka mahu berada di dalam sistem ini. Kalau tidak, mereka akan mencari majikan lain yang menawarkan gaji progresif ini. Jadi saya tidak begitu bimbang sangat soal tidak cukup majikan. Saya bimbang macam mana permintaan itu lebih tinggi daripada peruntukan yang boleh diberikan oleh kerajaan. Tadi Yang Berhormat Tuan Manolan ada bertanya tentang caruman KWSP, adakah ini termasuk? Ini akan masuk sebagai gaji dan itu akan menjadi tambahan gaji, dan apabila menjadi tambahan gaji maka itu akan diperlakukan seperti gaji biasa, maksudnya mengikut undang-undang perlulah dibayar caruman KWSP, perkeso dan sebagainya mengikut band-band yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pertanyaan mengenai adakah dan apakah peranan kesatuan-kesatuan sekerja, dia sebenarnya bergantung, saya ingat, kepada setiap syarikat. Kerana untuk syarikat dan majikan merundingkan dengan kesatuan sekerja, dia mestilah ada collective agreement.
hanya syarikat yang dan kesatuan sekerja yang memang ada collective agreement dengan majikan mereka, maka mereka disyaratkan untuk merundingkan tangga gaji dan package dan sebagainya. Kalau majikan dan syarikat itu memang tidak ada collective agreement, kalaupun ada kesatuan sekerja 2-3, tapi itu tidak akan mengikat. Sebab itu tujuan kita ialah untuk menawarkan secara terbuka supaya mereka yang ada atau tidak ada kesatuan sekerja atau collective agreement itu, mereka juga akan berpeluang untuk mendapat gaji yang lebih tinggi. Akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua, satu lagi aspek yang dibawa oleh ahli-ahli yang berhormat tadi ialah tentang kemahiran dan peningkatan kemahiran. Kita memang ada pelbagai program sekarang yang sama ada perlu dibayar sendiri oleh majikan ataupun ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan ataupun yang boleh mengguna pakai levy daripada HRDF. Tapi kalau program menambah baik kemahiran ini tidak dilakukan secara menyeluruh, maka sumbangan dan pelaburan daripada pihak awam itu dia tidak ada kesan yang besar dan kita akan secara berterusan mengalami masalah underemployment seperti yang disebut tadi. Dan dengan dasar gaji progresif ini, sebab itu saya bersyukur kerana rakan saya Menteri Sumber Manusia ada di sini. Salah satu motivasi besar untuk kita melaksanakan dasar gaji progresif ialah untuk kita menambah baik secara keseluruhan segala program dan agensi-agensi yang ada di dalam kerajaan yang menawarkan program-program penambahbaikan kemahiran. Kerana sekarang ini dia telah terikat dan dia akan disyaratkan, maka sementara kita boleh menyelesaikan tanggungjawab kita dengan majikan melalui pemberian insentif menjadi tanggungjawab kepada kerajaan merubah dan menambah baik integrasi keseluruhan tawaran kemahiran-kemahiran yang ada, kerana ini akan diinstitusikan sebagai salah satu daripada syarat-syarat yang perlu dibuat bukan sahaja oleh majikan dan pekerja tapi oleh kerajaan juga. Kalau kita nak syaratkan pekerja itu mesti melalui proses latihan 1, 2, 3 yang melibatkan kemahiran dengan izin soft skill tadi, maka perkara ini bila kita syaratkan, maka perlulah di pihak kerajaan susun strukturnya itu dengan baik supaya keseluruhan pelaksanaan dasar gaji progresif ini akhirnya melahirkan satu kumpulan tenaga bakat yang berkemahiran dan akhirnya boleh melalui proses mobiliti kerjaya itu. Selepas 2-3 tahun dia di syarikat ini, mereka boleh memasuki pasaran yang lebih baik dan kekosongan mereka itu akan diisi oleh orang lain. Dan dengan cara itu, kita berharap dari 1 tahun ke 1 tahun, kita akan juga dapat menangani masalah underemployment dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Jadi akhir sekali, saya mohon maaf kalau tidak dapat menjawab secara keseluruhan, tetapi kita akan ada masa sehingga bulan Jun yang mana perbincangan dan sesi libat urus dan juga maklum balas daripada wakil rakyat, daripada senator-senator dengan industri, malah mesyuarat-mesyuarat dengan Persekutuan Majikan, dengan MTUC dan yang lain sedang diatur dan akan terus berjalan. Maka insya-Allah kita akan pertimbangkan dan juga kemukakan kepada rakyat dari satu masa ke satu masa. Kerana seperti yang saya sebut di awal tadi, saya ingat kita tidak ada pertikaian langsung mengenai keperluan campur tangan dalam soal gaji. Tanggungjawab bersama kita ialah memastikan bahawa pelaksanaannya ini berjalan dengan baik supaya akhirnya kita mencapai matlamat yang kita sama-sama sokong di Dewan Rakyat dan insya-Allah di Dewan Negara. Setelah kerajaan memperuntukkan berbilion ringgit, akhirnya 3-4 tahun akan datang, kita boleh melihat tangga gaji rakyat kita naik secara berkala seperti yang telah pun kita sama-sama inginkan. Jadi dengan itu,
sekali lagi saya mohon mencadangkan dan saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan semua ahli Dewan yang ambil serta pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Ekonomi. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi tadi hendaklah dipersetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Semua suara bersetuju. Usul dipersetujukan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat sekalian. Tadi saya nak sebut satu perkara sajalah. Apabila Yang Berhormat yang terakhir Tuan Aisyah Jacob berucap, nampak sedih. Dan saya nampak Menteri Body Language insya-Allah akan responlah dengan apa yang disebut tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan limpah kurnianya mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 Majlis Dewan Negara telah selesai bersidang dan menjalankan fungsi legislatifnya dalam merealisasikan semangat menjunjung konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di Malaysia. Ahli-ahli yang berhormat, Majlis Dewan Negara pada kali ini telah bersidang selama 12 hari dan sepanjang persidangan kali ini sebanyak 12 rang undang-undang telah dibawa dari Dewan Rakyat untuk dipertimbangkan di Dewan ini. Namun, hanya 9 rang undang-undang telah pun diputus dan diluluskan. Manakala 3 rang undang-undang lagi telah ditangguhkan bacaan kali kedua dan ketiganya oleh kerajaan. Rang undang-undang kecekapan konservasi tenaga 2023, rang undang-undang bekalan elektrik pindaan 2023 dan rang undang-undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia pindaan 2023. Selain itu juga sebanyak 3 usul telah diputuskan, iaitu usul di bawah Peraturan 17.1 oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein Ismail mengenai kencapan terhadap rejim Zionis Israel dalam peperangan di Palestin. Seterusnya usul kedua iaitu bawah Peraturan 78/5 oleh Jawatankuasa Pemilih yang mana Majlis telah bersetuju dengan penubuhan 3 jawatankuasa pilihan khas Dewan Negara itu. Jawatankuasa pilihan khas tata kelola, integriti dan anti rasuah. Jawatankuasa pilihan khas semakan undang-undang dan jawatankuasa pilihan khas hal ehwal sosial dan masyarakat. Usul ketiga yang telah dilulus pada sesi mesyuarat kali ini adalah usul oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi berkenaan kertas putih cadangan dasar gaji progresif. Sabas saya ucapkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat, Dewan Negara yang berbahas dengan substantif dan konstruktif di dalam persidangan kali ini, dan saya menyarankan agar momentum ini akan diteruskan pada sidang-sidang yang akan datang. Ahli-ahli yang berhormat, senator sekalian, dalam tempoh persidangan kali ini juga, Dewan Negara yang mulia ini telah menerima 4 ahli senator baru yang mana 2 orang ahli telah dilantik menjadi anggota pentadbiran. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga turut mengumumkan rombakan terhadap Barisan Jemaah Menteri
dan portfolio beberapa kementerian yang berkuat kuasa pada 12 Disember 2023 yang lalu. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada 5 orang ahli Dewan Negara yang telah akan menamatkan tempoh perkhidmatan mereka pada hujung tahun ini. Yang berusaha Tuan Aknan Estuk, Yang Berbahagia Datuk Dr. Nuing Jeluing, Yang Berbahagia Datuk Wira Koh Nai Kuang, Yang Berhormat Datuk Tuan Zaziri Al-Kab Abdillah Sufian dan Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai. Di kesempatan ini ingin saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga kerja bahagian pengurusan Dewan Negara dan Pentadbiran Parlimen Malaysia, khususnya kepada Setiausaha Dewan Negara yang telah mengetuai dan melancarkan urusan sesi mesyuarat pada kali ini. Tidak ketinggalan juga saya ucapkan terima kasih kepada wakil media massa serta semua pihak yang turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kepada semua yang berhormat senator yang akan pulang ke kawasan masing-masing, selamat pulang ke destinasi dengan selamat. Sejak kebelakangan ini terdapat laporan kes jangkitan COVID-19 yang saya tahap agar semua yang berhormat senator dan warga kerja parlimen menjaga kesihatan diri dan keluarga dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyakit ini. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua ahli-ahli yang berhormat senator yang meraih dan selamat menyambut Tahun Baru 2024 kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli-ahli yang berhormat, masyarakat Dewan hari ini ditangguhkan hingga ke suatu tarikh yang tidak ditetapkan.